Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kali ni untuk hari ini kita akan buat tugasan projek kita bagi draft yang kelima. Untuk draft yang kelima ni, apa yang saya nak awak buat, awak tolong penuhkan ruangan-ruangan yang saya sediakan. Okey, antara perkara yang perlu awak selesaikan, kalau kita tengok dekat sini, yang pertama awak kena masukkan sumber pembiayaan dalaman awak. Seperti mana yang awak dah masukkan di dalam kita punya pengenalan RE kan. Kita dah masukkan dah berapa simpanan sendiri kan. So totalnya nanti awak masukkan dekat sini. Kemudian pinjaman daripada siapa, awak masukkanlah nama orang yang awak dah pinjam dekat sini. Kemudian total dia berapa. Kemudian bayaran semula tu nanti kalau awak tak reti kira, kita akan buat masa kelas akan datang. Tapi kalau awak boleh kira, awak masukkan terus. Kemudian sumber pembiayaan luaran. Ini tengoklah awak pilih mana. Kalau awak pilih tekun, awak tekan tekun lah. Kalau awak pilih bank, awak nyatakan bank. Bank apa yang awak pilih daripada bank perdagangan tu. Okay, kemudian awak letakkanlah total bilangan dekat sini, jumlah yang awak nak pinjam dari bank tu berapa. Kemudian kadar faedah ni, kalau dalam soalan tak salah saya 3%. So masukkanlah 3% kadar faedah. Dan tempoh bayaran balik ni awak boleh tetapkanlah sama ada awak nak bayar balik dalam tempoh 5 tahun ke, 9 tahun ke, terpulang. Bergantung kepada kemampuan perniagaan kita lah. Ini awak yang akan tentukan sendiri. Okey, yang ini yang pertama. Yang seterusnya, ini ansuran bulanan pinjaman. Sebenarnya ini ada pengiraan sedikit lah. Maksudnya kalau kata kita nak buat pinjaman bulanan tu, awak kena, contohnya lah RM. Okay, untuk pengiraan ni mungkin boleh tinggal dulu kalau awak tak faham. Tapi kalau biasanya untuk awak kira, kalau kata ansuran bulanan pinjaman, contoh kita pinjam RM 80,000. So ansuran bulanan ni, kalau katalah awak pinjam dalam tempoh 9 tahun, kadar bunga 3%. So dekat sini kita kena kira lah. Kalau bulanan ni kena darab dulu dengan 9 tahun. Kena bahagi bahagi dulu dengan 9 tahun. Berapa awak nak kena bayar every month. Ini adalah untuk ansuran bulanan pinjaman awak bahagi . Okey, so bila awak dah bagi, awak akan dapatlah berapa RM untuk setiap bulan dalam tempoh 9 tahun yang awak kena bayar. So itu yang pertama. Kemudian awak kena kira pula untuk 80,000 ni 3% daripada bayaran tu berapakah faedah dia. So awak kena kira kat sini dua keadaan, iaitu ansuran pinjaman dan juga faedah. Bila awak dah dapat, nanti kita terus masuk je nilai ni dekat ruangan yang dah disediakan dalam table ni untuk tempoh 1 tahun. Maksudnya ansuran pinjaman ni dengan faedah pinjaman ni dia adalah fix bayaran dia. Maksudnya sama je sepanjang bulan yang awak nak masukkan tu. Okey, ni yang seterusnya. Kemudian baki pinjaman tekun. Okey, maksudnya total pinjaman yang dekat atas tu, dekat jumlah ni, bila awak dah dapat nanti kira-kira awak dapatkan ini adalah jumlah pinjaman dekat tekun. Jumlah total lah, contoh dekat sini adalah 80,000. Kalau contoh kat atas tu lah. Maksud total tolak ansuran bulanan yang dibayar. Maksudnya total tempoh 1 tahun dekat sini ni, nilai ni awak masukkan dekat sini nanti. So nanti baki ni kita akan bayar untuk tahun seterusnya lah. Okey, ini adalah bagaimana kita nak kira kita punya modal dan juga pinjaman kita macam mana . Okey, yang seterusnya kat sini adalah rancangan operasi. Okey, untuk rancangan operasi, awak kena senaraikan jenis perkhidmatan untuk jualan. Maksudnya kalau awak kata awak nak buat urutan kan, apa sahaja jenis urutan yang awak sediakan, awak masukkan kat sini. Tengoklah berapa, sini ada 4 contoh je. Kalau ada 5, 6 awak sambunglah mengikut kepada jenis perkhidmatan. Kalau kata awak buat perkhidmatan bercuci, apa servis-servis yang awak sediakan, awak senaraikan dekat sini dalam table ni . Ini adalah untuk jenis perkhidmatan jualan yang awak sediakan. Okey, yang seterus kat sini, dia nak proses pengeluaran dan jualan. Ini adalah proses tu awak kena buat carta alih. Carta proses dia, yang mana kalau kita tengok mesti kena ada mula, lepas tu apa proses dia, proses seterusnya. Ini awak boleh tengok dalam contoh yang saya akan bagi . Awak punya proses, yang mana kalau kata ya tidak ni pun awak kenalah ikut dia punya kaedah dia. Awak kena buat satu carta alih awak punya proses pengeluaran dan jualan awak tu macam mana daripada mula sehinggalah tamat perkhidmatan awak tu kepada pengguna . Awak kena sediakan dalam bentuk satu carta alih. Okey, yang ini yang pertama, yang seterusnya, dan yang terakhir kat sini, yang seterusnya lah.
waktu untuk operasi perniagaan. Awak boleh letaklah berapa bila awak nak buat operasi. Ini terpulang kepada awak sendiri. Bila awak nak operasi, waktu dia bila, hari apa awak nak cuti, hari apa awak nak buat operasi dan sebagainya, awak yang akan tentukan. Okey. Yang seterusnya adalah kedudukan tapak. Ini ada contoh-contoh daripada kawan kita yang pernah dah siap. Kedudukan tapak ni awak boleh ambil daripada map, Google Map pun boleh. Kalau tak, awak nak lukis macam kawan kita ni pun boleh, tak ada masalah. Kalau awak lukis macam ni, kita dapat markah teknologi kita lah. Okey. Kalau tak nak, awak boleh ambil daripada Google Map. Google Map tu awak ambil je, kemudian awak bulat lah kat mana kedudukan perniagaan awak tu ataupun perniagaan awak. Okey. Yang seterusnya adalah susun atur ruang pejabat. Maksudnya awak kena lukis kedudukan ruang pejabat awak daripada sisi atas. Awak kena tengok susunan segala-gala perabot yang ada dalam perniagaan awak kena masuk kat sini, awak lakarkan lah. Okey. Ini adalah kita punya draft yang kelima, apa yang awak kena buat untuk kelas hari ini. Okey, thank you.